Antara paparan dari negeri di bawah Bayu, 43.49 juta ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan Sabah 2024 untuk menaik taraf rangkaian internet. Perinciannya kita berlangsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Ya, Otto. 43.49 juta ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan Sabah 2024 untuk menaik taraf rangkaian internet di 1,031 premis kerajaan negeri termasuk pusat e-Desa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata pelbagai inisiatif turut dilaksana untuk memperkasa dan mempercepat pembangunan prasarana teknologi digital di Sabah, antaranya Pelan Strategi Kerajaan Digital menjelang 2025. Pelan Jalinan Digital Nasional Jendela yang masih lagi dalam peringkat pelaksanaan juga dijangka siap akhir tahun 2025. Bagi kawasan pedalaman yang mengambil masa untuk mendirikan menara dan infrastruktur gentian optik, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah memilih alternatif lain iaitu memasang peranti Starlink di kawasan yang mempunyai masalah ketersambungan internet sebagai penyelesaian interim. 300 peranti Starlink dipasang Sabahnet Sdn Bhd sebagai pelaksana, menjadikan Sabah negeri pertama memasang Starlink terbanyak kepada masyarakat luar bandar. Namun perkhidmatan internet tersebut hanyalah sebagai penyelesaian interim sehingga projek Jendela siap kelak. Demikian ucapan Ketua Menteri dalam Majlis Perasmian Internet Komuniti Luar Bandar di Kampung Terolobau, Ranau. Teks ucapan disampaikan Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Ketika ditemui, Datuk Masidi yang juga adun keranaan berkata, projek pembangunan di bawah Jendela Fasa 1 akan dipercepatkan di Ranau. Khidmat internet komuniti ini adalah satu langkah interim atau langkah sementara. Ini bermakna bahawa kerana dia bersifat sementara, dia tidak dapat memenuhi permintaan semua penduduk di seluruh daerah Ranau. Kerana skim ataupun perkhidmatan ataupun program Jendela yang dijangka akan siap pada akhir tahun hadapan dijangka akan memenuhi keperluan bagi keseluruhan daerah Ranau lah. 157 ekor lembu korban diagih sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini. Penyampaian sumbangan itu disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, Tuaran. Sumbangan lembu korban berkenaan akan diserahkan kepada 67 masjid dan surau serta 17 badan bukan kerajaan NGO sekitar Tuaran dan Tamparuli serta 18 agensi dan jabatan kerajaan negeri. Antara penerima Masjid Ubudiyah Pekan Tamparuli, Masjid An-Nur Daerah Tuaran, Surau Darussalam Kampung Termunung Tuaran, Markas Angkatan Tentera Darat Kem Lokawi dan Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Sementara itu, Masjid At-Taqwa Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun. Penyerahan disempurnakan Timbalan Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Moyok, Datuk Aminah Amros. Amalan ini menggalakkan kita untuk orang bilang berkongsi rezeki dan juga pengorbanan ini agar dapat meneruskan sunnah Nabi Ibrahim ya, di mana pengorbanan ini kita menggalakkan, mengajar kita untuk berkongsi rezeki dan juga apa yang ada dengan golongan kawan-kawan, keluarga dan juga pihak yang memerlukan. Sabah komited untuk mengurangkan lebihan hartanah bertingkat melebihi RM600,000 melalui program Sabah Malaysia Rumah Keduaku SMM2H. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gun Salam berkata, kementerian cakna dengan industri perumahan yang agak perlahan namun sedang dalam fasa pemulihan melalui inisiatif pelaksanaan pelancaran projek berterusan. Tambah beliau, kementerian juga peka terhadap permintaan pasaran terutama bagi golongan B40 dan M40 dan optimis dengan peranan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah, Syareda, selaku peneraju pembangunan rumah mampu milik berjaya mengimbangi kos pembinaan serta pilihan perumahan bersesuaian kepada golongan berkenaan.
Datuk Joakim yang juga Timbalan Ketua Menteri berucap merasmikan pelancaran Expo Hartanah Syarida 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Katanya kementerian melalui program Residensi Rakyat PRR akan menghasilkan model perumahan awam yang akan disepadukan dengan baik, mampan, boleh didiami, menampung daya maju komersial berkualiti, persekitaran kondusif dan memiliki pusat komuniti. Dalam pada itu, Datuk Joakim berkata draft enactment pengurusan bangunan akan dimuktamadkan segera bagi memberi perlindungan lebih baik kepada pemilik unit hartanah di negeri ini. Proses itu akan dilakukan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dengan kerjasama Persatuan Undang-Undang Sabah, agensi negeri dan badan profesional berkaitan. Jelas Datuk Joakim setelah diluluskan Dewan Undangan Negeri Sabah, enactment berkenaan akan menyediakan garis panduan lebih menyeluruh. Ini termasuk kejelasan komprehensif bagi pengurusan harta subsidiari strata dan perlindungan lebih baik bagi pemilik unit. Peranan dan tugas pemaju hartanah berhubung pembangunan anak syarikat juga akan ditakrifkan dengan jelas dan dikawal, justru membawa kepada pengurusan bangunan yang efektif. Bagi mengurangkan birokrasi, prosedur operasi standard SOP dan garis panduan permohonan permit pengiklanan dan lesen pemaju dan rancangan pembangunan juga sedang dikemas kini serta ditambah baik. Ia penting bagi mengurangkan kelewatan, pematuhan keperluan kawal selia dan membolehkan proses permohonan diurus dengan teratur bagi menjaga kepentingan serta menggalakkan accountability pihak terlibat sektor hartanah. Penubuhan Pusat Jantung Negara Sabah perlu dikekalkan di Hospital Queen Elizabeth II. Ini kerana kemudahan fasiliti di hospital itu sudah tersedia dan hanya perlu dinaik taraf. Saya rasa Hospital UMS itu masih lambat lagi untuk disiapkan. Belum lagi kita tidak tahu bila Hospital UMS boleh disiapkan. Sedangkan kemudahan untuk fasilitasi jantung ini amat mendesak untuk menaik taraf ward di Queen 2. Saya mohon kepada Kementerian Kesihatan, mana-mana projek yang telah pun diluluskan untuk menaik taraf ataupun membina fasilitas di Sabah ini, jangan lagi diganggu, jangan lagi dikacau. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib yang juga Exco Kesihatan Negeri mengulas kenyataan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad baru-baru ini yang mencadangkan Pusat Jantung Negara Sabah ditempatkan di Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS. Datuk James ditemui media selepas merasmikan pembukaan sebuah klinik swasta di Kota Kinabalu. Mengenai program ini, beliau berharap pembukaan klinik swasta diperbanyakkan lagi di kawasan luar bandar sebagai pilihan kepada penduduk setempat untuk mendapatkan rawatan kesihatan. 10 prospek penjara Sandakan berpeluang menemui keluarga masing-masing menerusi program jalinan kasih sempena perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai tahun ini. Program berkenaan antara takwim tahunan penjara Sandakan meraihkan prospek sempena sambutan perayaan besar di negara ini. Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie Poon Ming Fong memuji inisiatif yang dilakukan Jabatan Penjara dalam usaha melengkapkan prospek dengan pelbagai ilmu dan kemahiran sebagai persediaan untuk kembali menjalani hidup normal dalam masyarakat. Ini satu program yang tidak kira apa-apa, siapa kamu, di mana kamu, tapi kita boleh mendidik sendiri dan juga boleh membawa manfaat kepada masyarakat juga. Ini saya lah, penjara bukan satu masa yang untuk lock them up. Beliau ditemui pemberita dalam program berkenaan di Taman Wira Pangsapuri Perumahan Penjara Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Frankie meminta kerajaan agar terus memperkasa usaha membantras gejala dadah di negeri ini. Berdasarkan majoriti prospek yang berada dalam tahanan adalah terlibat dengan penagihan dadah. Sementara itu, Pengarah Penjara Sandakan, Ebi Nasif Sarahan yakin dengan adanya sokongan pemimpin akar umbi dan komuniti setempat membantu menjayakan usaha pemulihan yang dilaksana Jabatan Penjara. Diharapkan dengan program begini, ikatan kekeluargaan, walaupun prospek berada di dalam, ikatan kekeluargaan itu tidak putus. So, pemenjaraan bukanlah satu
hukuman untuk memutuskan silaturahim antara keluarga. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Terima kasih, Suaran langsung di Kota Kinabalu.